Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua yang berada di rumah yang menonton kami di Awani Pagi. Saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Hafiz Azaman. Dalam Awani Pagi ini seperti biasa kita ingin recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di s.awani.com. Tapi sebelum itu Fizi, hari ini merupakan hari yang cukup istimewa bagi negara kita, iaitu kita menyambut Hari Keputeraan Agong pada hari Isnin, iaitu 8 Jun ini diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am bersempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan ini berita yang kita kongsikan, iaitu Perdana Menteri telah pun menyembah tahniah sempena Hari Keputeraan Agong, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendoakan Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta kaum kerabat Sri Paduka Berdua. Dan beliau juga turut mengucapkan menjunjung kasih tuanku, dan ini kata daripada Perdana Menteri melalui ciapan Twitternya. Dan pada hari ini juga seluruh rakyat Malaysia diberikan pelepasan cuti am, dan ini bermakna nampaknya tidak sesaklah KL seperti biasa, seperti PKPB telah pun dilancarkan dan juga seperti adanya pemulihan dan sebagainya. Dan seterusnya kita ingin membawakan perkembangan seterusnya, melihat kepada apa, Fizi? Kita melihat kepada satu pengumuman kejayaan rakyat Malaysia yang kita tahu petugas barisan hadapan di Kementerian Kesihatan Malaysia, jururawatnya, doktornya, malah penyelidik ataupun pengkaji yang melakukan ujian serangan COVID-19 itu, mereka ini perlu kita raikan bersama-sama, kita berikan tepukan yang gemuruh buat mereka kerana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac lalu, ada dalam kalangan petugas barisan hadapan sebagai contoh PDRM dibekukan cuti, anggota tentera juga dibekukan cuti dan sebagainya. Mereka ini telah banyak melakukan pengorbanan sepanjang tempoh ini selama lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Hampir ke 3 bulan mereka telah melaksanakan tanggungjawab dengan memastikan bahawa penularan COVID-19 itu tidak berlaku dalam kita tidak boleh dikatakan tak merasai sangat gelombang kedua yang berlaku pada ketika bulan April dan juga Mei pada tahun ini, dan itu adalah hasil daripada kerjasama rakyat Malaysia juga. Kita sama-sama telah pun berjaya untuk memastikan bahawa kluster-kluster baru tidak meningkat dengan mendadak. Tapi adalah kluster baru yang saya nak menyatakan kepada anda sekejap saja lagi. Tapi dalam masa yang sama, seluruh rakyat Malaysia sudah pastinya tertanya-tanya kalau sebelum ini bila PKPB akan sama ada dilanjutkan ataupun tidak. Saya sendiri menerima pertanyaan daripada kawan-kawan dan juga keluarga mengenai perkara ini, dan akhirnya semalam Perdana Menteri mengumumkan perintah kawalan pergerakan pemulihan akan dimulakan bermula 10 Jun sehinggalah 31 Ogos ini, dan kita memasuki telah pun bersedia untuk memasuki exit strategi, tetapi kita perlu melalui proses pemulihan ini terlebih dahulu. Dan semalam selepas kerajaan mengumumkannya melalui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, PKPB diganti dengan PKPP, dan selepas ini kita semua untuk berjaga-jaga mengekang penularan COVID-19 ini, kita perlu amalkan SOP dan juga segala saranan dan juga arahan yang dinyatakan oleh MKN, KKM, dan masa inilah kita kena PK sendiri. Kita dengar apa kata Perdana Menteri. Oleh itu pada petang ini saya nak mengumumkan satu berita yang agak melegakan kepada anda semua. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Dalam tempoh PKPP ini, lebih banyak kelonggaran diberikan kepada saudara-saudari untuk menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping mematuhi SOP secara berterusan. Baik, sesuai daripada pengumuman itu dengan pelaksanaan PKPP
sekaligus ia memberikan banyak kelonggaran kepada sektor-sektor industri dan juga kelonggaran kepada orang ramai untuk merentas negeri. Ini satu berita yang amat menarik. Ini ditunggu-tunggu oleh orang bujang, Hafizi. Betul. Lebih daripada 2 bulan ada yang tidak balik ke kampung, tidak dapat berjumpa dengan ibu bapa, sanak saudara. Dan perkembangan ini menurut Tan Sri Muda Yassin, rakyat yang mahu melakukan aktiviti menziarahi ibu bapa di kampung halaman boleh berbuat demikian. Bagaimanapun jelas Perdana Menteri, aktiviti rentas negeri tidak dibenarkan di kawasan yang sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Jadi bermula hari Rabu ini, orang ramai boleh ataupun dibenarkan untuk merentas negeri, untuk pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Dan saya kira pada weekend ni ataupun pada Sabtu Ahad ni sudah tentu lebuh raya utama negara akan dihujani dengan kereta-kereta. Tapi apapun kita nak dengar, ini satu pengumuman yang amat menarik oleh Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin. Mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan kecuali di kawasan yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD. Jadi bagi mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Cuma nasihat saya, sentiasalah jaga kebersihan diri. Pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan elakkan tempat yang sesak semasa pulang ke kampung. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, sepanjang tempoh PKP dilaksanakan buka kuasa 18 Mac yang lepas telah menyebabkan banyak sektor-sektor terjejas teruk dan terutama sekali mereka yang berada dalam sektor PKS, dan kita telah pun mendengar laporan banyak sekali daripada orang ramai yang menyatakan bahawa ada yang terpaksa dibuang kerja, ada yang nanti akan dibuang kerja, terutama mereka yang berstatuskan kontrak. Dan dalam masa yang sama juga kita mengalami sektor pelancongan di Malaysia sangat-sangat terjejas teruk. Kalau ikutkan tahun ini, kita ada Tahun Melawat Malaysia 2020 yang mana kita sasarkan pendapatan 100 bilion ringgit, 100 juta ringgit kalau tak salah saya. 100 bilion ringgit. Bilion ringgit. 100 bilion ringgit untuk tahun ini. Sebab tahun lepas kita telah pun mencatatkan lebih kurang dalam 80 bilion ringgit, dan tahun ini sepatutnya menjadi satu tahun yang cemerlang dan juga gemilang buat pelancongan. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ini, sektor inilah yang paling terjejas teruk. Justru untuk melakukan penambahbaikan dan juga pemulihan secara berperingkat, walaupun sektor ini dikatakan sebagai sektor yang paling akhir sekali untuk pulih sepenuhnya, orang ramai telah pun dibenarkan untuk melakukan aktiviti pelancongan secara domestik. Mana kata perjalanan rentas negeri dibenarkan untuk anda bercuti di peringkat domestik terlebih dahulu. Kita tak benarkan lagi orang ramai keluar kerana pintu sepadan masih lagi ditutup, dan kita tahu kes-kes di luar negara, terutama sekali di kawasan-kawasan Eropah, di Amerika Latin, sekarang ni COVID-19 sedang pun rancak menular di kawasan tersebut. Jadi pintu sepadan masih lagi ditutup, dan orang ramai, kita sendiri boleh melakukan sumbangan ataupun tanggungjawab kita sendiri untuk bersama-sama kita berganding bahu, kita jaga kita, memastikan bahawa sektor pelancongan ini dapat beroperasi, melakukan proses pemulihan itu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi ada cerita mengenai Hari Raya Korban. Hari Raya Korban. Ini dikategorikan sebagai Hari Raya 2.0 untuk buat umat Islam. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga satu laporan yang kita terima semalam, iaitu ini mengenai rentetan daripada susulan daripada kenyataan Hafizi tadi berkenaan dengan pelancongan domestik kita. Kita nak kongsikan kepada anda semua, ini satu artikel yang amat menarik sekali, iaitu pecah rekod hotel di Langkawi terima 1000 tempahan dalam tempoh sejam. Dan ini kita telah pun menemual Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zainuddin Kadir yang menyifatkan perkembangan tersebut sebagai permulaan positif bagi industri pelancongan bangkit semula selepas berbulan mengalami kemerosotan impak pandemik COVID-19. Dan sebelum ini juga banyak isu-isu mengenai pelancongan kita bawakan, dan akhirnya telah pun membuahkan hasil. Saya kira melihat kepada kerajaan telah pun mempertimbangkan untuk memberikan kebenaran untuk
rentas negeri dan sebagainya, dan juga dengan pembiayaan dan juga dengan peruntukan yang lebih kepada industri pelancongan, sekaligus dapat merancangkan lagi aktiviti pelancongan dalam negara kita ataupun secara domestik. Dan seterusnya, Fizi katakan tadi mengenai Raya 2.0. Raya Aidilfitri 2.0. Kita tahulah daripada hari itu orang ramai raya tahun ni memang bukanlah tak seronok. Kita amalkan norma-norma baru yang tak pernah kita lakukan sebelum ini, dan satu pengalaman yang tidak pernah dalam seumur hidup kita rasa terpaksa duduk kekal di rumah. Raya dibenarkan sehari saja, dan hari raya kedua dah tak dibenarkan dah untuk berkunjung, dan untuk berkunjung pula kita limitkan kepada 20 orang. Semua ni pengalaman-pengalaman baru yang kita tak pernah rasa, dan kemungkinan besar akan kita rasa pertama kali dan yang terakhir kali untuk seumur hidup kita. Dan kalau kita lihat Hari Raya Aidilfitri, dia suram sedikitlah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan Hari Raya Korban pada tahun ini, dia katakan, saya tengok komen dekat Twitter, ramai netizen menyatakan bahawa okey, Hari Raya Korban ini semua orang nak all out untuk mengadakan aktiviti kunjung-mengunjung. Sebab kalau kita lihat secara normalnya, Fizi, Hari Raya Aidilfitri lah yang meriah, lebih meriah berbanding dengan Hari Raya Korban. Hari Raya Korban ni meriah di kawasan Pantai Timur, orang Kelantan dan sebagainya. Mereka meraihkan Hari Raya Korban ini dengan meriah, tapi macam kawasan di Semenanjung, Sabah Sarawak dan sebagainya, Hari Raya Aidilfitri yang lagi meriah. Tapi kali ini orang nak beralih kepada Hari Raya Korban untuk jadikan Hari Raya Aidilfitri 2.0. Dan disebabkan oleh Perdana Menteri menyatakan bahawa umat Islam dibenarkan untuk meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha dan Ibadah Korban yang dijangka pada 31 Julai ini. Tak lama dah, lagi sebulan, 2 bulan lebih saja ni. Sebulan lebih lah. Perdana Menteri kata sambutan itu tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam. SOP perlu diingat, apa perkara yang kita lakukan mesti ada SOP. Sudah semestinya menuntut kita untuk mengikuti segala SOP ini, dan sudah pasti pada Hari Raya Korban nanti saya kira akan adanya orang memberi duit raya, kerana sebelum ini ada yang tak bagi duit raya dan sebagainya. Tapi kita dengarkan dulu pengumuman daripada Perdana Menteri ini. Dalam kategori perayaan dan aktiviti keagamaan, saya nak sampaikan berita baik, iaitu sambutan Hari Raya Aidul Adha dan Ibadah Korban akan dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam untuk solat berjemaah dan aktiviti keagamaan di masjid dan rumah-rumah ibadat. Pula kelonggaran untuk membenarkan lebih ramai jemaah hadir mengikut ruang keluasan masjid atau rumah ibadat sedang diperhalusi oleh kerajaan dan akan diumumkan sedikit masa lagi. Okey, dalam masa yang sama, pelajar-pelajar sudah pasti tertanya bilakah nak mula masuk sekolah, nak jumpa kawan-kawan, nak bersembang, nak macam-macam lah, nak ambil peperiksaan. Ada yang risau akan nak ambil peperiksaan dan sebagainya. Itu semua telah pun terjawab semalam, yang mana sesi persekolahan akan dibuka secara berperingkat melalui Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana PM juga kata semalam Kementerian Pendidikan akan membuat pengumuman terperinci mengenainya dalam tempoh yang terdekat. Dan kita tahu sebelum ini Kementerian Pendidikan telah pun menyatakan bahawa pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan penting, SPM, STPM dan sebagainya akan dibenarkan untuk mereka akan menjadi orang pertama untuk mula memasuki sekolah semula, dan pengumuman sekiranya sekolah dibuka akan dibuat dalam tempoh 2 minggu supaya ibu bapa dan juga pelajar dapat bersedia. Yang mana mungkin masih lagi tersangkut di kampung, mungkin akan boleh pulang ke bandar untuk melakukan sesi persekolahan dan sebagainya. Dan kita jangkakan bahawa walaupun sesi persekolahan akan dibenarkan semula, pelajar-pelajar masih perlu mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Saya kira kemungkinan besar kelas-kelas akan diadakan dengan jarak antara meja itu mungkin 1 hingga 2 meter. Sekiranya pelajar mahu memasuki sekolah, akan dilakukan temperature check dahulu, suhu badan perlu diambil terlebih dahulu untuk memastikan bahawa tidak berlaku kluster baru di sekolah pula. Itu yang kita tidak mahu sekarang ini. Okey, dalam masa yang sama juga, Hafizi, anda sering kali bersukan, dan saya kira semalam pengumuman Perdana Menteri sudah pasti ditunggu-tunggu oleh anda selama ni. Betul, dan saya pasti Hafizi juga suka bersukan, nampaknya suka berjoging bersama dengan rakan tugas Naila Huda di Taman Tasik Titiwangsa.
dan juga bersama dengan editor Malina Manaf di Semenyih. Dan untuk itu, ini satu berita gembira untuk kami semua, iaitu beberapa jenis sukan dan rekreasi akan dibuka semula dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, dan kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia termasuk latihan persediaan pasukan permainan sukan, aktiviti sukan yang tidak melibatkan sentuhan dan seperti sentuhan badan seperti bowling, badminton, memanah, menembak dan juga lain-lain, dan aktiviti berkumpulan di luar seperti kayuhan basikal dan konvoi motosikal juga dibenarkan. Dan kata beliau, yang masih tidak dibenarkan ada beberapa lagi permainan termasuk sukan bola sepak dan juga rugby dan juga bola keranjang dan banyak lagi lah sukan-sukan yang melibatkan sentuhan badan. Kena rujuk dekat laman web mesyuarat pula Majlis Keselamatan Negara. Dekat dalam laman web Majlis Keselamatan Negara tu dia akan ada senarai aktiviti yang dibenarkan, senarai aktiviti yang masih lagi tidak dibenarkan. Dan dalam masa yang sama kita lihat juga aktiviti yang tidak dibenarkan seperti pusat-pusat hiburan, pub, bar, karaoke dan sebagainya, kepada kaki-kaki karaoke macam Hafizi, minta maaf lah, anda perlu bersabar macam Perdana Menteri katakan. Dan untuk refleksologi juga tidak dibenarkan. Itu adalah antara perkara-perkara yang masih lagi kita tidak boleh lakukan ketika PKPP ini. Itu yang penting. Okey, dalam masa yang sama juga kita tahu semalam Perdana Menteri menyatakan bahawa kalau kita lihat semasa PKPB ini, operasi perniagaan itu hanya dibenarkan dalam tempoh-tempoh tertentu dan tertakluk kepada arahan negeri masing-masing. Tapi sekarang ini PM menyatakan bahawa aktiviti komersial yang melibatkan urus niaga, jualan dan juga pemasaran bukan dalam premis perniagaan juga sekarang telah pun dibenarkan. Termasuk dalam senarai dibenarkan adalah macam contoh lawatan ke Muzium Indo-Basking Dobi Layan Diri, aktiviti perikanan, rekreasi termasuk kolam pancing yang sebelum ni kita dengar laporan ada orang langgar gian nak pergi pancing, pergi juga lain kali kena compound 1,000. Kan rugi, sabar. Sekarang dah ada pengumumannya. Dan juga penggambaran filem, semua ni mesyuarat dan juga bengkel juga dibenarkan, tetapi kena patuhi protokol kesihatan dan mengoptimumkan ruang sedia ada. Itu antara perkara-perkara dan sekira premis perniagaan juga akan dibenarkan untuk beroperasi dalam tempoh 24 jam. Lepas ni susahlah Fizi, saya nak diet, McD dah buka 24 jam. Tapi tak apa, nanti saya akan bagi makanan-makanan sihat sejual kepada anda semua. Okey, dan seterusnya kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bawakan dari segi statistik jumlah kematian, jumlah kes baru di seluruh dunia. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Okey, hari ini angka kematian, angka yang mengerikan terpaksa saya bacakan kepada anda iaitu mengenai COVID-19 terus meningkat hari ini di seluruh dunia dengan hari ini telah pun melempasi angka 400,000 dan kes kematian harian yang direkodkan yang antara yang tertinggi sekarang tengah menaik adalah di negara Brazil dan juga India. Dan statistik daripada Johns Hopkins University, jumlah korban akibat pandemik itu tinggi di Amerika Syarikat dengan jumlah keseluruhan 110 juta kes dan 110,000 kes kematian direkodkan di Amerika, dan UK kini mempunyai angka kematian melepasi 40,000 dan juga Brazil merekodkan 35,000 kes, Itali berada pada paras 34,000 dan Sepanyol dan juga Perancis masing-masing catatkan 29,000 dan juga 27,000 kes. Negara lain masih lagi rekodkan angka korban bawah 14,000. Dalam pada itu, dunia juga menyaksikan perkembangan yang positif. Pesakit yang telah pun sembuh sebanyak 3.12 juta telah pun dibenarkan untuk discharge dan jumlah pesakit positif pula di seluruh dunia telah pun mencapai 6.96 juta, hampir 7 juta kes di seluruh dunia. Dan data daripada Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam saja terdapat 380,000 kes. Amerika Syarikat terus mendahului dengan jumlah kes melebihi 1.92 juta dan satu-satunya negara yang ada 1 juta kes.
Brazil ada di tempat kedua dengan kedudukan 672,000 kes, manakala Rusia melebihi 467,000. India hari ini menyertai United Kingdom, Sepanyol dan juga Itali untuk berada pada kelompok negara yang ada 200,000 kes. Manakala Arab Saudi pula hari ini menyertai 7 negara lain yang mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000, dan antara negara yang telah pun melepasi 100,000 adalah seperti di Peru, Perancis, Jerman, Iran, Turki, Chile, Meksiko dan juga Arab Saudi. Negara lain masih lagi rekodkan angka jangkitan di bawah 100,000, dan Pakistan dan juga Kanada telah pun melepasi angka jangkitan di China yang pada ketika ini teorinya menyatakan bahawa berasalnya virus itu dengan jumlah melebihi 84,000 kes. Fizi. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan di Malaysia sendiri, statistik di Malaysia melibatkan COVID-19 ini, dan di mana sehingga 12 hari semalam, kes baru mencatatkan 19 kes baru dengan kes import 6 kes dan juga kes tempatan 13 kes, dan kes sembuh baru adalah sebanyak 39, manakala tiada kematian direkodkan sehingga semalam saja. Dan untuk itu jumlah kes yang masih lagi aktif dan ada keboleh jangkitan adalah sebanyak 1,531, di mana jumlah kes yang berada di ICU adalah sebanyak 5 kes. Namun kosong kes bantuan alat pernafasan. Maknanya tiada pesakit yang dirujuk ataupun yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Jumlah kes sembuh di negara kita adalah sebanyak 6,674, dan jumlah kes keseluruhan di Malaysia saja adalah sebanyak 8,322. Dan itu perkembangan melihat kepada statistik jumlah kes di negara kita melibatkan COVID-19. Dan ini satu lagi berita kita nak bawakan kepada anda semua, iaitu semalam juga Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah pun menjelaskan terdapat satu lagi kluster baru melibatkan satu kes kaki tangan di Ibu Pejabat Polis daerah Gombak, dan jelasnya ia adalah hasil daripada pelaksanaan proses saringan berkala yang dilakukan di IPD dan juga sebagainya. Dan katanya kluster baru iaitu KKM telah mengenal pasti ia melibatkan kaki tangan IPD Polis. Yang ada terlibat ialah satu faktor yang kita laksanakan penyeragaman berkala di IPD sebagainya. Apa yang penting katanya apabila kita dapat kesan, kita terus jalankan aktiviti perkesanan awam, iaitu kenal pasti mereka yang terlibat dan mereka yang positif dan diasingkan di hospital dan diberikan rawatan yang ada kontak rapat dan dikuarantinkan mereka itu. Dan satu lagi perkembangan yang kita nak bawakan iaitu wujud kemungkinan Malaysia mampu untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tanpa menggunakan vaksin. Dan jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata garis panduan kesihatan awam yang ketat perlu dipatuhi rakyat, dan beliau mengambil contoh jangkitan melibatkan sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan virus corona Timur Tengah MERS-CoV. Dan kita dengarkan penjelasan beliau ini. Sampai hari ini SARS dan MERS-CoV pun tak ada vaksin. Tetapi dengan menggunakan kaedah iaitu kesihatan awam, tindakan kesihatan awam, kita dapat membendung jangkitan SARS dan juga jangkitan MERS-CoV di negara kita tanpa menggunakan vaksin. Jadi ada kemungkinan tanpa menggunakan vaksin, kalau kita semua patuh kepada SOP kita dan juga patuh kepada saranan kesihatan awam, iaitu kita juga boleh memutuskan jangkitan COVID-19 tanpa vaksin. Iaitu kalau kita lihat SARS tanpa vaksin, tetapi kita boleh memutuskan jangkitan SARS dan kita boleh memutuskan jangkitan MERS-CoV. Okey, bayangkan kita boleh putus rantaian COVID-19 dalam negara kita tanpa penggunaan vaksin. Kita dah save bilion-bilion ringgit. Tak payah nak masuk vaksin. Tapi ada keperluan lah supaya apabila kita semua divaksinkan, kalau diwajibkan satu hari nanti melihat kepada keperluan itu, kemungkinan besar kita semua akan mengambil vaksin COVID-19 supaya tiada jangkitan. Body kita, badan kita ini boleh berdaya tahan melawan virus tersebut. Dan dalam masa yang sama juga melihat kepada PKPP, sekarang ni tiada lagi keperluan pelaksanaan Sekatan Jalan Raya SJR sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ketua Polis Negara semalam, Tan Sri Abdul Hamid Bado menyatakan bahawa polis sedang memperhalusi butiran pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelaksanaan PKPP, dan pihaknya akan terus menetapkan bentuk penugasan baru menjelang 9 Jun nanti. Dan dalam satu kenyataan beliau berkata sepanjang tempoh PKPP, SJR sudah lagi tiada keperluan
kecuali di lokasi-lokasi benteng COVID-19. Abdul Hamid berkata beliau akan bincang dahulu dengan Panglima Angkatan Tentera ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang untuk dapatkan kefahaman dan juga persetujuan bersama, dan kemungkinan penugasan pemantauan akan ditambah bagi memastikan kepatuhan kepada arahan penjarakan sosial. Dan selepas ini, kepada mereka yang nak merentas negeri dan sebagainya, tiada lagi rasa takut-takut, tak payah takut-takut dah. Roblox semua dah kemungkinan besar akan tiada selepas ini, kecuali di kawasan-kawasan yang PKPD. Okey, Hafizi, saya rasa setakat itu saja yang boleh kita bawakan. Kita dah tak cukup masa. Dan selepas ini jangan lupa untuk bersama dengan kami segmen Rakyat Rakyat pukul 8.30 pagi kita akan bawakan dua orang mereka yang bergerak aktif dalam aktiviti perniagaan untuk kita bawakan bagaimana mereka mendepani dan juga bagaimana mereka ingin memulihkan kembali aktiviti ekonomi mereka. Jangan lupa untuk bersama dengan kami sekali lagi berdua, dan untuk itu saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.